Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan pendapat setengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam 6 pilihan raya negeri yang berakhir Sabtu lalu. Katanya keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi majoriti Melayu. Sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep madani. Katanya ia mengambil masa saya tidak setuju setengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama, menakut-nakutkan China dan DAP. Saya tidak bersetuju, ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan menjelaskan kepada mereka. Nombor 7. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa supaya tidak tunduk kepada tekanan di tengah-tengah kebimbangan kerajaan Madani mungkin bergerak ke arah fahaman kanan untuk merayu undi Melayu konservatif. Ahli Parlimen Pasir Gudang PKR Hassan Abdul Karim kata ini jika Anwar mahu menonjol sebagai ahli politik yang berwawasan untuk generasi akan datang. Hassan berkata Anwar mesti kekal teguh dengan visi madaninya untuk membina Malaysia berbilang kaum dan agama yang kukuh, demokratik dan bersatu. Katanya, seorang pemimpin seperti Perdana Menteri jika dia layak digelar pemimpin tulen dan bukannya hanya sebagai ahli politik biasa, mesti mempunyai wawasan untuk generasi akan datang dan tidak tunduk kepada objektif sempit dan oportunistik hanya untuk meraih undi dan memenangi pilihan raya. Saya menganggap sebarang percubaan Pakatan Harapan jika ada untuk bergerak lebih jauh ke arah ideologi dan dasar fahaman kanan semata-mata untuk meraih sokongan daripada orang Melayu yang konservatif dan bukan progresif dengan menggunakan naratif dan sentimen perkauman dan sempit dan tidak bertanggungjawab, maka ini akan lebih jauh lagi mendekati ekstremisme yang dilarang oleh Islam. Menurut Hassan secara pribadi, dia akan menentang sebarang tindakan sedemikian kerana percaya ia bertentangan dengan prinsip reformasi dan keadilan sosial. Kerajaan Persekutuan masih mengekalkan pendekatan sederhana dalam dasar mereka, kata Hassan yang turut mengingatkan bahawa Malaysia merangkumi warga negara Melayu dan bukan Melayu yang mempunyai hak yang sama di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia bukan sahaja mempunyai peratusan warga bukan Melayu yang sangat ketara. Malah Hassan berkata orang asal Sabah dan Sarawak mesti diambil kira kerana majoriti penduduk di negeri itu tidak menganggap diri mereka sebagai Melayu. Nombor 6. Muhammad Puan Azhar Kashim menganggap Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bersikap angkuh apabila mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan hanya kerana prestasi BN tidak cemerlang dalam pilihan raya negeri Sabtu lalu. Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Muhyiddin sendiri tidak meletakkan jawatan apabila partinya gagal menguasai banyak kursi dalam PRN terdahulu. Katanya Muhyiddin angkuh apabila suruh Ahmad Zahid meletak jawatan. Apabila PN kalah teruk di PRN Melaka dan Johor, dia tidak letak jawatan. Dia kekal Presiden Bersatu sedangkan dia kluster mahkamah. Kemarin, Muhyiddin berkata dua pemimpin utama parti dalam kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, perlu meletakkan jawatan sebagai mengambil tanggungjawab atas prestasi mereka di 6 negeri yang menjalankan PRN. Anwar merupakan pengerusi PH merangkap Perdana Menteri, manakala Ahmad Zahid menjadi timbalannya. Muhyiddin juga menganggap PM membuat pekerjaan yang besar apabila menguasai semua kursi DUN di Terengganu dan hampir menyapu bersih di kursi DUN Kedah dan Kelantan. Bagaimanapun parti itu gagal merampas Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan di sebalik pertambahan ketara dalam bilangan kursi yang dimenanginya. Selain Muhyiddin, gesaan agar Ahmad Zahid bertanggungjawab atas prestasi buruk BN itu turut disuarakan secara berlapik dari dalam parti itu sendiri. Kata Muhammad Puan, UMNO memang perlu mendapatkan semula sokongan pengundi Melayu dan ia boleh dilaksanakan melalui pembuktian tugas menteri-menteri dalam parti berkenaan. Speaker Don Johor itu berkata, semua menteri UMNO mesti serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat. Kuasa di tangan mereka. Sebab itu UMNO mesti kekal dalam kerajaan perpaduan. PHBN perlu mengukuhkan kerjasama. Ahmad Zahid sesuai memikul misi ini. Dia tidak perlu letak jawatan, jangan melata. Untuk rekod dalam PRN Melaka yang diadakan pada 20 November 2021, PN hanya berjaya memenangi 2 daripada 28 kursi DUN negeri berkenaan, manakala PH menguasai 5 yang lain. BN pula memenangi 21 kursi. Di Johor pula ada 56 kursi DUN dan BN memenangi 40 daripadanya, diikuti 13 lagi PH dan muda. PN pula hanya memenangi baki 3 yang lain. Nombor 5. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa RM232.5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya Bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM. Katanya ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari projek kerajaan di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka.
Saya gesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan undang-undang, maka lebih teruklah rasuah berleluasa di negara ini. Hakim Jamil juga memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Mipturi Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi Parti Bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata, Mahkamah mempunyai kuasa sedia ada untuk mengetepikan atau membatalkan pertuduhan serta menggantung pertuduhan secara kekal. Katanya Mahkamah mendapati Muhyiddin dituduh dengan suatu kesalahan yang tidak diperuntukkan mengikut undang-undang. Keempat-empat pertuduhan itu cacat kerana tidak mendedahkan satu kesalahan di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta SPRM. Pertuduhan yang tidak meletakkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta SPRM adalah salah laksana keadilan. Empat kesalahan itu juga tidak mengandungi bukti-bukti cara kesalahan dilakukan sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 154 Kanun Tata Cara Jenayah. Bagaimanapun mengulas kes itu, Isham berkata dia amat tidak bersetuju dengan keputusan. Katanya, saya amat tidak bersetuju sebab saya dan rakyat Malaysia bayar cukai bukan untuk menteri-menteri dapat rasuah bagi kegunaan parti politik mereka. Wang rakyat dan cukai tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan ini. Dan jika rasuah itu diterima untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik sendiri, ia adalah untuk kepentingan peribadi bukan untuk kepentingan awam. Sebab rakyat mempunyai pandangan politik yang berbeza dan membayar cukai bukan untuk menaja parti politik. Ahli MKT UMNO itu juga membidas keputusan mahkamah yang didakwanya tidak adil apabila membabitkan pemimpin UMNO. Nombor 4. Pilihan Raya Negeri baru saja melaburkan tirainya Sabtu lalu dan seperti yang dinyatakan oleh Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknos, sebelum penamaan calon, Kedah akan menyumbang keputusan yang cemerlang kepada Perikatan Nasional. Jangkaan yang dibuat adalah tepat di mana PM memperoleh 33 kerusi, penambahan daripada 18 kerusi pada pilihan raya umum lepas, manakala Pakatan Harapan Barisan Nasional kehilangan 18 kerusi yang dimenangi pada PRU 14 yang lepas. Keputusan PRN kali ini adalah kesinambungan kekalahan teruk PH pada PRU 15 yang lepas. PH hanya berjaya memperoleh 1 kerusi parlimen menerusi Dr. Taufik Johari. Beliau berjaya meraih undi sebanyak 50,590 undi, mengalahkan Dr. Robert Ling dari PN yang meraih undi 49,465 undi. Apa yang menarik di Parlimen Sungai Petani ini? Walaupun pada PRU lepas, Parlimen Sungai Petani dimenangi PH dengan majoriti 1,115 undi, namun pada PRN ini, ia menggambarkan sebaliknya. Undi ketiga-tiga DUN di bawah Parlimen Sungai Petani itu Pantai Merdeka, Bakar Arang dan Sidam kepada PN adalah sebanyak 71,336 undi, manakala PHBN 52,282 undi dengan majoriti sebanyak 19,054 undi. Angka besar ini sepatutnya merisaukan PHBN kerana jika dalam masa 5 tahun sebelum PRU 16 tiada apa-apa tindakan oleh PH untuk mengekalkan Parlimen Sungai Petani di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ia pasti tersungkur. PH gagal meraih undi dari rakan sekutunya Barisan Nasional apabila hanya mendapat penambahan undi sebanyak 1,702 undian sahaja daripada PRU 15 yang lepas, manakala undian PN meningkat sebanyak 21,871 undian. Ini menunjukkan gabungan PHBN ini gagal meraih undi total daripada penyokong PH dan penyokong BN. Apabila dilihat daripada percampuran undi PH dan BN pada PRU 15 yang lepas, BN mendapat 27,391 dan PH mendapat 50,580. Apabila dicampurkan keduanya, PH pada PRN Kedah kali ini sepatutnya mendapat undian sebanyak 7,971. Namun berlaku sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa undian PHBN mengurang sebanyak 25,689 undi. Di antara faktor penurunan ini adalah disebabkan undi protes daripada BN dan segelintir penyokong PH. PHBN masih mempunyai masa lagi bagi menarik semula sokongan rakyat Sungai Petani kepada PHBN pada PRU 16 yang akan datang. Strategi ampuh perlu dirangkap oleh PH bagi menjamin Sungai Petani menjadi fixed deposit kepada PH, kursi yang dimenangi semenjak PRU 13 lagi. Jika PH lambat bertindak, maka Sungai Petani bakal rebah pada PRU 16 akan datang. Nombor 3. Keputusan Mahkamah untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan membebaskan sepenuhnya Muhyiddin Yassin telah menimbulkan persoalan sama ada Mahkamah diberi kuasa atau tidak untuk membebaskan tertuduh sebelum saksi dipanggil memberi keterangan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin yang dikaitkan dengan program jana wibawa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Hakim Muhammad Jamil Hussein berkata, pertuduhan itu tidak mendedahkan bukti yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Beberapa pengamal undang-undang menyifatkan keputusan mahkamah itu pelik, termasuk Peguam Tiara Katrina Fuad.
Tiara berhujah walaupun mahkamah diberi kuasa untuk membatalkan pertuduhan jika ia cacat dan kecacatan itu diputuskan sebelum saksi dipanggil, namun dia tidak pasti jika mahkamah mempunyai kuasa untuk membebaskan tertuduh dalam kes sedemikian. Katanya kuasa untuk melepaskan dan membebaskan sebelum pemanggilan saksi adalah terhad mengikut undang-undang daripada kes melibatkan Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Katanya itulah perkaranya mahkamah membatalkan pertuduhan dan memerintahkan dia dibebaskan dan dilepaskan daripada pertuduhan yang telah dibatalkan. Itulah yang saya kata janggal. Tiara juga berkata belum ada duluan kes untuk menyatakan bahawa mahkamah boleh memberikan sama ada pelepasan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan atau dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan. Katanya untuk membatalkan pertuduhan bermakna pertuduhan itu tidak sah. Jadi boleh dikatakan DNAA atau DAA tidak boleh dimasukkan atas tuduhan yang menyalahi undang-undang. Ia baru ditolak, tiada perintah lanjut setakat ini diperlukan. Dalam kes DNAA, tertuduh masih boleh didakwa atas kesalahan yang sama kemudian sedangkan ini tidak mungkin untuk DAA. Seksyen 254 CPC seperti yang disebutkan menyatakan bahawa pendakwa raya boleh menolak untuk mendakwa lebih lanjut pada mana-mana peringkat. Bagaimanapun peguam jenayah, Harsha Anzamani mempunyai pendapat yang berbeza kerana dia yakin kuasa untuk membatalkan dan membebaskan tertuduh merupakan sebahagian daripada bidang kuasa mahkamah sedia ada. Katanya ia adalah bidang kuasa sedia ada yang tidak dinyatakan. Pandangan saya dalam melaksanakan bidang kuasa sedia ada ialah mahkamah tidak dihalang daripada membebaskan tertuduh. Tiada apa-apa yang menghalang mahkamah daripada membebaskan seseorang. Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Sementara itu, Peguam Negara Idrus Harun berkata pihak pendakwaan telah memohon ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Nombor 2. Seorang peguam menyalah pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan desakan dari parti itu yang meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan atas alasan pilihan raya negeri menunjukkan referendum rakyat menolak kerajaan perpaduan. Pengerusi Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Lokman dalam hantaran di Facebook berkata, beliau sebagai pengamal undang-undang pun tidak pernah tahu ada peruntukan di dalam perlembagaan yang menyebut tentang referendum sedemikian. Katanya kita yang bertukus lumus belajar ilmu perlembagaan pun pening dengan orang politik yang reka cerita penglipur lara. Entah peruntukan mana dalam perlembagaan persekutuan yang sebut pasal referendum ini. Seingatnya kali terakhir referendum ini digunakan adalah oleh Suruhanjaya Koblot waktu dia hendak pastikan sama ada rakyat Sabah dan Sarawak ingin membentuk Malaysia bersama Tanah Melayu dan Singapura dahulu. Kalau sebut tepuk atap itu lebih mudah difahami. Beliau juga mengingatkan Muhyiddin dan PN untuk mengikut perlembagaan dengan mengemukakan usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat. Beliau secara sinis berkata jika PN berani buat begitu, barulah dipanggil anak jantan. Katanya seperti mana yang Muhyiddin ini ingat, pada bulan Disember 2022 dahulu sudah ada usul undi percaya dikemukakan ke atas PM10. Alah waktu itu koma semua telah keluar Dewan Rakyat waktu pengundian. Nah, kalau lupa maka perlu diingatkan bahawa mengikut perlembagaan, cara yang sebetulnya adalah untuk mengemukakan usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat barulah jadi anak jantan. Kalau sekadar nak jadi pondan bercakap dalam Dewan Badminton, tak perlu rio dan kecoh untuk seru PM10 letak jawatan. Ini bukan cara anak jantan bertaruh. Sama juga dengan menggunakan kaedah surah akuan, kata Zulkarnain, ini adalah cara tebuk atap untuk orang penakut. Katanya, hadapi betul-betul dengan usul yang dibahaskan dalam Dewan. Nombor 1. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mahu Peguam Negara mengkaji semula semua pertuduhan jenayah yang dikenakan ke atas pemimpin gabungan itu. Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri dan pengerusi PM Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu. Katanya berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, saya juga mendesak Peguam Negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan bersatu dan Perikatan Nasional untuk tujuan ditarik balik. Kenyataan itu dikeluarkan sejurus selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri itu. Hakim Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan ke atas Muhyiddin adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selari dengan kanun tata cara jenayah. Menurut Hamzah, keputusan itu membuktikan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional telah menyalahgunakan kuasa mereka untuk menyerang pemimpin PN dan menyeru rakyat supaya erat bangkit dan menolak pentadbiran persekutuan. Katanya, kezaliman serta dendam politik kesumat kerajaan PHBN yang sengaja mencipta fitnah, mengada-adakan pertuduhan serta menyalahgunakan kuasa bagi mendakwa pemimpin Perikatan Nasional terbukti di mahkamah. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.